Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al-hikmata wa thabata az-zihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Al-Alimu Al-Allamatu Abu Abdullah Husain Nasir Ibn Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ni kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang doa kunut ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan sunat bagi imam membaca akan dia dengan lafaz yang am, yaitu Allahumma hdina wa afina. Situ. Ha? Situ lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sunat bagi imam membaca akan dia. Mana sunat bagi imam membaca doa kunut ini dengan lafaz am, iaitu menggunakan lafaz secara jamak. Secara jamak. Jadi kalau imam naklah membaca lafaz jamak, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Naklah dibaca secara lafaz am, iaitu Allahumma hdina. Jangan dibaca Allahumma hdini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait. Dari sudut pertambahan fa ini, ada di kalangan ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa barang siapa yang tertinggal membaca fa, dia baca wa innaka contohnya. Sebenarnya fa innaka. Ada ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i menyatakan yasjudu li tarkiha. Naklah dia sujud sahwi kalau meninggalkan huruf fa. Ada ulama Syafi'i kata sebab itulah yang datangnya riwayat. Datang riwayat baca fa innaka. Tiba-tiba dia baca wa innaka. Tetapi kebanyakan ulama Syafi'i bersepakat la yasjudu li tarkil fa, tidak sujud sahwi kalau tertinggal fa. Tapi terlebih baik biar dikekalkan fa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu, kalimah wa innahu.
Yasjudu litarkil waw wa innahu. Tiba-tiba dia membaca innahu la yadhillu man walait. Kerana sesungguhnya begitulah yang didatangkan riwayat. Walaupun ada ulama Syafi'i kata tidak sujud sawi sebab dia masih lagi dikirakan doa, tapi kita ambil pendekatan terlebih baik, datangkanlah wa innahu wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana sama ada ianya semayang seorang diri ataupun dia menjadi imam, bacaannya memang tabarakta rabbana, dengan lafaz jamak, kerana mengikut riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbezaan di antara semayang seorang ataupun semayang menjadi imam atau menjadi imam. Tak payah ditukar kalau seorang-seorang tabarakta rabbi, dia dikekalkan tabarakta rabbana walaupun seorang diri. Asalnya kalau seorang rabbi, kalau ramai rabbana. Tapi kerana itulah hadis yang menunjukkan bacaan sedemikian rupa dikekalkan tabarakta rabbana. Tabarakta rabbana. Wa ta'alait falakal hamdu. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka. Tanpa ada waw. Nastaghfiruka. Kebanyakan di kalangan kita ni wa nastaghfiruka. Kebanyakan wa nastaghfiruka. Dia tidak ada pertambahan waw. Tidak ada pertambahan waw. Nastaghfiruka. Ianya adalah doa. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ramai baca nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau baca wa sallallahu, ujungnya wa sallam. Wa sallillah, ujungnya wa sallim. Wa sallallahu wa sallam. Wa sallillah wa sallim. Jangan campur doa. Wa sallallahu wa sallama, fi'il madhi, wa sallillah, fi'il amar, memberi maksud selawat. Kita minta pada Allah Ta'ala dalam berbentuk berdoa. Wa sallillah tu walaupun fi'il amar, daripada bawah ke atas memberi maksud berdoa, daripada atas ke bawah menunjukkan perintah. Contoh kalau Allah berfirman aqimus salah, tu fi amar, perintah, dirikan sembahyang. Tapi kalau kita berdoa Allahumma ighfir lana, kami memohon doa kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Bukan makna Allah maghfir lana kau kena ampunkan dosa kami ya Allah. Tak. Allahumma ighfir lana makna ya Allah, tolong ampunkan dosa kami. Walaupun dalam bahasa Arab dinamakan fi'lu amrin, ghafara yaghfiru, ighfir, mana ampunkanlah. Tetapi daripada bawah hamba kepada Allah memberi maksud minta doa. Doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adapun bacaan sayyidina ini ketika doa kunut adalah diambil daripada doa kunut Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an dia baca doa kunut tak sama doa kunut yang kita baca, tetapi penghujungnya dia ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nu'minu bika. Ya Allah, ya Tuhan kami, inna nasta'inuka, sesungguhnya kami minta pertolongan kepada Engkau ya Allah,
wa nastahdika, minta petunjuk daripada Engkau ya Allah, wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun kepada Engkau ya Allah, wa nu'minu bika, dan kami beriman dengan Engkau ya Allah, wa natubu ilaika, dan kami bertaubat kepadamu ya Allah, wa natawakkalu alaika, dan kami bertawakal ke atas Engkau ya Allah, wa nusni alaika khaira kullah, dan kami memuji segala kebaikan keseluruhan kepada Engkau ya Allah, nashkuruka wa nakfuruk, iaitu kami bersyukur dan tidak kufur kepadamu ya Allah. Begitu. Di antara doa kunut Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk, dan kami tanggalkan dan meninggalkan mereka yang fujur, melakukan kejahatan, meninggalkan daripada orang yang melakukan kejahatan kepada Engkau ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah, akan dikalah kami menyembah, walaka nusalli wa nasjud, bagi Engkau lah kami nusalli semayang, wa nasjud dan sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, dan kepada Engkau lah ya Allah kami berusaha, wa narju rahmatak, mengharapkan rahmat Engkau, wa nakhsha azabak, dan takutkan seksaanmu, inna azabakal jid, dan sesungguhnya azab Engkau itu memang bersangatan, bil kuffari mulhiq, dan dengan orang kafir itu akan mengiringi ke azabmu ya Allah. Gitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu an menutupkan doa kunutnya dengan membaca sayyidina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang telah diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi menambah wa nahfid ay wa nusri, wa ilaika nas'a wa nahfid, iaitu kepada Engkau lah kami berusaha dan juga mensegerakan ibadat. Wa nahfid bermakna wa nusri. Jadi terdapat riwayat Imam Baihaqi jilid yang kedua muka surat 211, terdapat riwayat doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan Sayyidina Umar radhiyallahu an membaca selawat dengan tambahan Sayyidina. Jadi kalau kita tambah Sayyidina dalam semayang ni, Sayyidina Umar sendiri ada riwayat baca Sayyidina. Macam mana pula kita kata orang baca Sayyidina boleh kita kata bid'ah? Adakah Sayyidina Umar membawa bid'ah yang lebih besar? Jadi bacaan Sayyidina ini telah dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kita ni hanya ikut apa yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua, khalifatul mukminin, iaitu khalifah yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi kita tanpa syak dan ragu lagi, apa yang disebut dalam kitab kita ni, baca Sayyidina ini ada riwayat sebagai iktibas, sebagai sedutan daripada bacaan kunut Sayyidina Umar radhiyallahu an, tanpa ragu-ragu. Kalau adalah kita dengar suara tak boleh baca Sayyidina, sila datangkan dalil yang kata tak boleh. Mana dalil yang kata tak boleh? Di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata tak boleh. Bukan kita cakap atas angin tanpa ada rujukan mana-mana. Orang zaman sekarang tak boleh, bid'ah dan sebagainya, dhaif, sesat dan sebagainya. Hati dalilan minal Quran awis sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sila datangkan dalil sama ada daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Ketika kita membaca doa kunut, yang bagi an yu'ammina in atal imamu fiha bilafril amri. Disunatkan bagi imam, bagi makmum mengaminkan doa imam. Bila imam membaca doa Allahumma hdina, itu semua fi amar, memberi maksud doa. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Sebab afi itu ialah fi amar. Wa tawallana fi amar lagi. Wa tawallana fi man tawallait, berbunyi bentuk doa. Wa barik lana, berkatkanlah bagi kami, fi ma a'tait, itu juga mana doa. Wa qina syarra ma qadait, itu juga doa. Sunat amin. Dan juga di antara doa dia wa sallallahu ala
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ini juga adalah doa. Disunatkan amin. Disunatkan amin. Adapun yang lain itu adalah bentuk puji Allah. Macam mana? Beberapa perbincangan di kalangan para alim ulama. Adapun as-sana, puji Allah. Mana puji Allah? Fa innaka taqdi. Itu adalah puji. Fa innaka taqdi. Fa innahu yastami' lahu. Maka bagi makmum hanya mendengar pun boleh. Dia dengar. Hanya orang kita Malaysia ni bila sampai fa innaka taqdi, dia baca senyap. Saya belum pernah jumpa mana-mana dalil daripada kitab fiqh. Ada pula kejap ada, kejap tak ada. Begitu. Disebut di kitab fiqh fa innahu yastami' lahu. Sesungguhnya makmum ini boleh dengar saja sebab dia tak tahu nak baca apa. Atau au yaqulu fihi jahran, ataupun makmum ini boleh menjawab ataupun membaca asyhad, aku menyaksikan ya Allah. Menyaksikan apa? Fa innaka taqdi. Sesungguhnya engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang ditentukan ke atas kamu. Au ba, ataupun ya. Au wa ana ala zalika minasyahidin, ataupun menyebut, membaca, ini semua bentuk doa, tak membatalkan sembahyang. Asyhad. Kalau duduk negara Arab memang dia begitu. Ramai-ramai yang sebut nashhad, nu'min. Saya pun tak ingat haqqan, dah lama sebab Malaysia tak ada begitu. Kalau di Mesir, kalau kita sembahyang pada subuh, kalau imam baca doa kunut, dia ada waktunya nashhad, haqqan. Lagi saya tak ingat lah. Tapi dalam sebut dalam kitab fiqh, sama ada nashhad ataupun bala ataupun wa'ada wa ana ala zalika minasyahidin, dan saya termasuk orang yang menyaksikan sedemikian rupa, wa ma ashbaha zalika, atau seumpama itu. Oleh sebab itu di Mesir ada haqqan, nashhad, bala. Itu bagi orang Arab di Mesir, Arab di Mesir. Kalau kita di Malaysia tak tahu nak buat apa, boleh dengar sahaja bacaan imam, mendengar sahaja. Boleh. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tak tahu nak baca mana nashhad, mana haqqan, mana bala, mana ala zalika minasyahidin, kita pun tak tahu kan. Ya Allah, dengar saja. Ataupun kaedah yang ketiga, au yusyarikuhu fihi sirran wa huwa aula, kama qalahu ar-Ramli wal Qalyubi. Ataupun ikut sama-sama dengan imam tapi baca tidak jahar. Imam baca kuat, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita makmum gitu. Itu maksudnya. Ini maksud dalam kitab fiqh. Tapi sampai negara kita, dia tukar, imam pun baca pelan. Sebenarnya imam tak baca pelan. Imam tetap baca sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Diberikan tiga pilihan kepada makmum, sama ada yastami' lahu, mendengar bacaan imam, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Begitu. Ataupun boleh baca doa, ataupun yang ketiga ikut sama-sama imam tetapi sirran, dalam keadaan tidak kuat. Begitu. Ikut sama. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj,
Dan juga Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala mensyarahkan kitab Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Mahalli mensyarah yang bernama Kanzul Gharibin ala Syarhil Minhajul Talibin li Imam Nawawi, yang disyarahkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Syekh Jalaluddin Mahalli ini telah mensyarahkan kitab Imam Nawawi yang bernama Minhajul Talibin, yang dinamakan nama Kanzul Gharibin ala Syarhil Minhajul Talibin. Dan kitab Kanzul Gharibin ini telah dihuraikan lagi oleh Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Qalyubi, semua ulama besar belakang, Syekhul ulama Azhar. Kebanyakan ulama ni ramainya daripada keluaran Al-Azhar Al-Syarif. Jangan jumpa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama di negara lain, ada tapi tak banyak. Ada tapi tak banyak. Sama ada daripada Syria ke, ada tapi tak banyak. Kalau daripada Jordan lagilah tak banyak. Sebab Jordan ni baru lagi orang mengaji ke Jordan. Itu pun sistem dia tidak sama seperti sistem di Al-Azhar. Azhar ni dia mengekalkan bacaan kitab lama. Dia ada dua sistem. Satu, kita mengaji cara kitab lama. Yang kedua, kita belajar cara moden, dinamakan turas wa maudu'i. Dua-dua belajar. Kitab-kitab turah lama-lama yang kuning-kuning ni pun kita belajar, yang moden-moden ni pun kita belajar. Maka dua aliran kita akan belajar. Dan belajar semua mazhab, termasuk mazhab Syiah, Ibadiyah, semua belajar. Bagi mereka yang ambil kuliah syariah. Wa qila yu'amminu fihi. Nampak? Ini tak apalah. Kita ambil yang pandangan waqila ini. Waqila, ada ulama kita mazhab Imam Syafi'i kata, macam kita orang Malaysia tak tahu kan. Imam baca fa innaka taqdi, nak baca macam mana? Kita pun tak tahu mana tang amin, mana yang nashhad, mana nu'min, mana haqqan, mana kita tahu. Ya Allah, dia kata nu'amminu, yu'amminu bihi ataupun yu'amminu fihi. Bacalah amin daripada awal sehingga akhir. Macam kita baca, imam baca doa, mana dia puji, mana dia selawat, mana doa, kita amin terus. Alhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu puji Allah. Puji Allah, kita kata haqqan, benar engkaulah yang terpuji ya Allah. Bukan amin, perkenankanlah ya Allah kau itu terpuji. Mana boleh pula kita aminkan memang Allah itu terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Takkan kita kata perkenankanlah ya Allah. Memang Allah terpuji. Memang Allah terpuji. Tapi kita baca amin. Amin memberi maksud keseluruhan itu berbentuk doa, kita aminkan. Itu pandangan yang ketiga, sesuai bagi negara yang bukan asalnya orang Arab. Macam kita semua ni. Boleh yu'amminu fihi. Baca amin terus. Orang boleh, dia kata. Waz-zahir. Zahir di antara banyak-banyak khilaf ulama ni, kama fi hasyati Syekh Umairah alal Jalal, iaitu berdasarkan kitab Hasyah Umairah. Ini juga ulama Azhar, Syekh Umairah, daripada Jalaluddin Al-Mahalli, anna ta'min in qarana sana yarji'u ila doa al-awwal. Kalau kita baca amin mengiringi dengan puji-puji tadi, kembali kepada doa yang sebelum itu. Bolehlah. Mana kalau kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kita pun amin saja kan. Kita pun amin. Kita amin. Amin ni, amin yarji' kembali kepada doa yang awal. Kerana sesungguhnya puji-puji itu, dia kata ada hubungan dengan doa sebelum itu. Fa inna sana al-mazkur lahu, sebabnya puji-puji ini irtibatun bimakna doa sabiq, kerana dia ada berkaitan tentang doa yang sebelum itu. Mana doa sebelum itu? Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, sampai fa innaka taqdi itu ada hubungan dengan doa sebelum itu. Ya Allah, dia kata boleh diamin. Ini pandangan siapa? Selari dengan pandangan Syekh Qalyubi dan juga Syekh Umairah rahimahumullah taala rahmatan wasi'ah gitu. Mana puji ini bermula daripada fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi.
Kemudian kita sambung. Nastaghfiruka. Kalau kita baca sama-sama ikutlah tu Imam nastaghfiruka. Kalau kita nak amin pun boleh aminkan. Boleh aminkan nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan sunat angkat dua tapak tangan. Sunat. Maka sunat mengangkat tangan ketika berdoa kunut. Masa bagaimana keadaannya? Keadaan mengangkat kedua belah tangan ni, dia sama seperti doa-doa yang lain. Walaupun di luar sembahyang kita berdoa, ya sunat mengangkat kedua belah tangan. Belah tangan. Hanya ada beberapa doa-doa tak sunat angkat tangan. Tak sunat angkat tangan. Contoh doa ketika mana kita masuk masjid, keluar masjid, tak sunat angkat tangan. Doa makan pun sebenarnya tak sunat angkat tangan. Tapi kita sebab dah jadi budaya kita Malaysia ni angkat tangan, ya Allah angkatlah tangan. Sebenarnya doa angkat waktu makan, Allahumma barik li fima, contoh Allahumma barik lana fima razaqna wa qina azabannar, tak angkat tangan tak apa. Sebab dia tidak ada riwayat sunat angkat tangan. Lagi kita masuk tandas, keluar tandas, kan? Pakai pakaian, tak pakai pakaian baca doa. Begitu angkat tangan tak payah. Masuk masjid pun Jeffrey tak payah angkat tangan. Ustaz Syukri masuk masjid, orang tengok, masuk je tak ada berdoa. Gitu. Jeffrey, Allah maftah li abwaba rahmatik. Bila masuk masjid, orang tengok Jeffrey tu, betul. Ada kata orang kata, masuk masjid, keluar masjid tak payah angkat tangan, baca je doa. Gitu. Naik kenderaan dan sebagainya. Begitu juga hukumnya khatib baca khutbah tidak sunat angkat tangan. Dia waktu baca khutbah dia tidak sunat angkat tangan, hanya dia berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, cukup dengan mengisyaratkan satu jari. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat, contohnya. Baca doa. Di dalam kitab kita ni membahaskan doa pada hari Jumaat. Doa pada hari Jumaat. Syekh cenderung dengan pandangan Syekh Ibn Ziyad rahimahullah ta'ala, pengarang kitab kita ni, bahawa makmum apabila mendengar imam membaca doa pada hari Jumaat, khutbah yang kedua, sunat mengaminkan dan juga mengangkat kedua belah tangan. Ini pandangan Syekh Ibn Ziyad rahimahullah ta'ala dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada dalam kitab kita ni dalam bab doa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Bagi makmum ni yang ada di bawah ni. Tapi amin ni jangan dikuatkan. Hendaklah diamin secara tidak jahar, tidak kuat, sir. Manakala di kalangan mazhab Maliki dan sebahagian juga di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, yang disunatkan apabila makmum mendengar imam membaca doa pada khutbah yang kedua, sunatnya amin, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu dah start. Waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman Ali. Itu dah start doa dah tu. Itu sebenarnya start doa. Orang Melayu kita tak ada angkat tangan. Saya tak pernah nampak orang angkat tangan. Bila sebut waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, anis sahabati ajmain, itu dah doa, ya Allah ridhakanlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman ni. Waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, mana Utsman dan Ali, wa anil baqis wa anis sahabati ajmain, dan juga para sahabat sekalian. Itu doa ridhakanlah ya Allah, kita kata amin. Oleh sebab itu digunakan kalimah waradallah. Radiya yarda, yardi. Maradallahumma, ya Allah ridhakanlah. Allahumma ighfir lil muslimin, dah sambung doa. Itu doa. Jadi sebahagian ulama kita mazhab Imam Syafi'i mengikut susur jalur pandangan Syekh Ibn Ziyad rahimahullah ta'ala, yang telah menyebut dalam kitab beliau Ismat Al-Ainain
menyatakan sunat bagi makmum mengangkat kedua belah tangan dan juga mengaminkan. Dia kata boleh dua-dua, sebagaimana doa-doa yang lain. Ada pun ulama yang menyatakan Nabi SAW hanya mengangkat kedua belah tangan ketika membaca doa istisqa dan juga ketika membaca doa minta Allah turunkan hujan pada hari Jumaat. Mana kalau hari Jumaat ni kita nak doa supaya Allah turunkan hujan, tak payah sembahyang istisqa pun tak apa. Waktu baca khutbah pun boleh. Waktu baca khutbah pun boleh. Waktu khutbah tu terus doa untuk Allah turunkan hujan. Contoh kalau kita buat 2 kali, tu tak ramai orang sembahyang istisqa. Lepas sembahyang Jumaat ni kita ada sembahyang istisqa, lepas sembahyang istisqa ada pula ini dia kata ada pula khutbah, tinggallah satu saf, yang lain ya Allah balik terus. Balik terus. Tinggal Datuk Imam ada 2-3 orang yang pencen-pencen yang kerja balik boleh tak? Sebab berlaku di zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah baca khutbah, datang orang ni, wahai Rasulullah, lama dah tak hujan, kering kontang. Rasulullah tengah baca khutbah apa itu? Rasulullah terus berdoa ketika baca khutbah, minta Allah turunkan hujan. Habis dia baca khutbah, mencurah-curah hujan. Terus Allah makbulkan doa. Bagi Jumaat akan datang balik. Wahai Rasulullah, tak berhenti-berhenti hujan. Dia kata, tak berhenti-berhenti pula hujan. Rasulullah berdoa balik ketika baca khutbah hari Jumaat, minta supaya Allah turunkan hujan rahmat. Begitu. Mana boleh lah. Kita boleh ambil mana-mana kaedah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah angkat tangan, Allahumma aghithna. Maka ketika itu Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala supaya ya Allah tolongkanlah kami. Maka diangkatkan sehingga nampak ketiak. Mana angkat sungguh lah begitu. Bukanlah orang para sahabat pergi tengok ketiak Nabi. Sebab Rasulullah SAW ketiaknya tidak ada bulu dan sehingga terpancar nur. Oleh sebab itu nampak jubah ni, dia ada jubah yang lebar dan ada jubah dia nama dia, kalau dia ada Rumi, ada Syami nama dia. Rumi ni dia macam ada bubut. Adapun Syam, orang dia jubah dia lebar begitu, macam orang Mesir. Orang Mesir suka jubah ke bawah begitu. Bila angkat boleh nampaklah terpancar nur begitu, terpancar nur. Rasulullah SAW tidak ada bulu ketiak, tak ada bulu ketiak. Oleh sebab itu terpancar nur di ketiak Nabi SAW. Terangkat gitu. Jadi berdasarkan riwayat itu menunjukkan bahawa doa ni boleh angkat tangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolakkan permintaan hamba yang menadah tangan kepadanya. Itu hadis yang sahih. Jadi ulama kita mazhab Imam Syafi'i, pandangan Syekh Ibn Ziyad dalam kitab Isma' Al-Ainain, apa-apa doa pun boleh angkat tangan, termasuk hari Jumaat dia kata. Manakala sebahagian ulama kita mazhab Imam Syafi'i yang selari dengan mazhab Maliki yang disebut dalam kitab Syarhul Kabir di Imam Dardil rahimahullahu taala, dalam mazhab Maliki hanya sunat bagi makmum ini mengaminkan doa tanpa mengangkatkan kedua belah tangan. Kita pun amin, 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 amin. Boleh. Mana pilihlah mana-mana. Entah nak angkat tangan, ya Allah angkat tangan. Kalau angkat tangan tak baca amin pun tak ada faedah. Gosok tangan je. Ada orang kadang-kadang dia letak kat hidung. Tak usah angkat tangan. Lebih baik orang amin, dia angkat tangan tapi tak amin. Begitu. Lebih baik tak angkat tangan tapi amin, amin. Nak diaminkan. Diaminkan. Jadi tak perlu kita bertelaga. Siapa nak angkat tangan, silakan angkat tangan dan aminkan. Siapa nak amin tanpa angkat tangan juga ada riwayat dan ada pandangan di kalangan para ahli ulama, dan jangan membida'ahkan. Bida'ah ni satu benda yang tak betul. Jangan cepat membida'ahkan tanpa kita melihat hujah-hujah di kalangan para alim ulama. Sama balik kita. Dan sunat bagi imam membaca dan sunat angkat dua tapak tangannya mendadah ke langit berbetulan dengan dua bahunya. Berbetulan dengan dua bahu, sebagaimana doa-doa sebelum ni lah. Allah Akbar, Allah azan.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunan angkat dua tapak tangannya mendadah kepada langit berbetulan dengan dua bahunya pada tiap-tiap doa harus melampaui daripadanya pada ketika bersangatan hajatnya, dan disapukan akan kedua tapak tangan tadi kepada mukanya pada akhir doanya pada yang lain daripada kunut. Jadi angkat tangan berbetulan dengan bahu kecuali kerana bersangatan hajat. Seperti doa istisqa ataupun kita minta supaya Allah jauhkan segala bencana ni, boleh melampaui daripada itu. Dinamakan doaul hajah, nama dia. Doa hajat. Dan tidak disunatkan menyapu muka selepas doa kunut kecuali doa yang lain. Doa yang lain. Mengangkat kedua belah tangan ni nak dirapatkan tangan ataupun dikembangkan, dijarakkan begitu. Ada beberapa pandangan di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Al-Imamul Qayyubi rahimahullah ta'ala berkata, yusannu kashfuhuma hala raf'ihima. Disunatkan kalau kita angkat tangan ketika baca doa kunut ni, dijarakkan begini. Sebab apa? Sebab ketika kita berdiri betul, sunat memandang kepada tempat sujud. Sunat memandang kepada tempat sujud. Jadi waktu kita baca doa kunut, kita berdiri ke kita sujud? Ya, kita berdiri. Jadi untuk mendapat dua pahala,
iaitu memandang tempat sujud dan juga pahala mengangkat kedua belah tangan, maka dikekalkan dalam keadaan mengangkat kedua belah tangan, memandang kepada tempat sujud, dapat dua pahala, satu pahala memandang tempat sujud, yang kedua mengangkat kedua belah tangan. Ini pandangan Syekh Al-Imam Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala. Itu lebih aula, dan ramai ulama-ulama yang selari dengan pandangan Syekh Qalyubi. Manakala Syekh Ramli rahimahullah ta'ala kontra dengan pandangan beliau, Syekh Qalyubi rahimahullah ta'ala. Kalau kita mengaji kitab Hasyatul Qalbi wal Numairah ni, dia gabung dua. Dia gabung dua. Kitab tu sekali. Satu atas Qalyubi, bawah Numairah. Al-Imam Qalyubi rahimahullah ta'ala berpandangan begitu. Manakala Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dia menyatakan gabung pun boleh. Boleh. Berdasarkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahawa Abdullah bin Umar menyebut secara umum adalah Nabi SAW bila membaca doa merapatkan dua tapak tangannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma riwayat begitu. Jadi umum sama ada waktu kunut ataupun di luar, bukan di waktu kunut, kecuali ketika semayang lil hajah, doa bersengatan, Rasulullah tak rapat dan dia angkat tangan ke atas. Ada pun doa-doa lepas semayang ni tak payah tinggi-tinggilah, dia sebab bukan lil hajah. Dia doa biasa cukup, tak payah begitu tengah semayang pula. Ya Allah, kita kata Tok Imam nak doa apa ni sampai angkat tangan ni. Angkatlah seperti biasa, kecuali ada bersengatan hajatnya, begitu. Bersengatan hajat. Manakala pandangan yang ketiga di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, tahsulu sunnah bi raf'ihima sawa'un kanat mutafarriqataini au multasiqataini. Terhasillah sunnah angkat dua belah tangan ini, sama ada kamu nak rapatkan ke ataupun kau nak jarakkan. Dia kata sama ada adalah jari-jari begitu ke ataupun sama warrahah, dua tapak tangan ni doa begini pun boleh, doa begini pun boleh. Ini pandangan ketiga dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ataupun jari begini. Dia kata sawa'un akanata al-asabi' warraha mutasawiyataini, iaitu jari-jari dengan tapak tangan rata macam ni. Atau amil asabi' a'la, ataupun jari di atas begini. Kita berdoa begini boleh, rapat pun boleh, macam ni pun boleh. Jeffrey berdoa macam tu, macam tu. Ya Allah, Ustaz Syukri berdoa macam ni. Betul, dua-dua semua betul. Boleh mana-mana, ke atas ke bawah semua boleh. Wa yusannu ja'lu batlihima ila sama fi sana, dan disunatkan perut tapak tangan ini ke langit apabila kita memuji Allah. Mana memuji Allah gitu. Begitu juga apabila memohon segala kebaikan. Adapun kita menolak, minta supaya Allah jauhkan bala, wa amma 'inda talabi raf'il syarri fayuqallibuhuma, maka kalau minta supaya Allah jauhkan daripada bala ni, kita terbalik gitu. Okey. Ini pandangan ulama Syafi'i. Adakah dia kontra dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha bi butuni akufikum." Mohonlah pada Allah dengan perut tapak tanganmu. Beginilah. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, dan jangan minta dengan di belakang dia. Jangan minta doa belakang. Fa idza faragtum famsahu biha ujuhakum. Bila dah habis doa, sapulah muka kamu. Sapulah muka. Hadis ni suruh kita berdoa begitu. Tiba-tiba kita baca doa, ya dafi'al bala, ya Allah. Kita terbalik tangan. Okey. Adakah dalilnya? Ulama di dalam negara kita ni, Syekh Idris Marbawi rahimahullah ta'ala telah memperjelaskan begitu panjang
dalam kitab beliau yang bernama Bahrul Mazi jilid yang kedua dalam bab imam berdoa di atas mimbar pada hari Jumaat. Maka mengkiaskan dalam peristiwa Nabi SAW berdoa supaya Allah jauhkan daripada bala. Ni hamba Allah ni datang, hujan berterusan, wahai Rasulullah, mintalah supaya jangan turun hujan. Kalau nak hujan pun sikit-sikit gitu. Rasulullah tolakkan, minta supaya Allah jauhkan bala, mengisyaratkan dengan tangan. Oleh sebab itu ulama kita Syafi'i menyebut annal qasida raf'u syai'in yadfa'hu bi zuhuri yadayhi. Apabila orang tu berkasad, berniat menolakkan sesuatu yang tidak baik, maka dia gabungkan dengan tangan, iaitu doa dengan fi'li. Kita ada doa dengan perkataan dan ada doa dengan fi'li. Sebagaimana Nabi SAW berdoa ketika minta supaya Allah turunkan hujan, mengalihkan selendangnya daripada kanan ke kiri. Allahumma hawalaina, terus gitu. Allahumma hawalaina, minta supaya tukar, terus hujan. Manakala nak doa semai istisqa, imam ini pakai reda. Ketika doa tu, dia kena isyaratkan daripada serban dia ni, tukarkan sebelah kiri. Daripada kanan, tukar terus sebelah kiri. Minta Allah tukarkan keadaan. Daripada tak turun kepada wujud, turun terus. Kalau buat begitu, insya-Allah terus. Dia kaedah dia. Gitu. Maka dengan perbuatan. Saya di bagian Datuk Lu, Tuan Guru Haji Ghazali, rahimahullah ta'ala, semayang di Selekoh. Masa tu bagian Datuk tak turun hujan. Semua orang kampung keluar. Bawa lah kambing, lembu keluar dia semua. Tuan Guru Haji Ghazali rahimahullah ta'ala ketika jadi imam, dia tarik serban ni sebelah ni, habis semayang mencurah-curah air itu. Tengah semayang tu gelap, lama tak turun, terus turun. Itu sebab sunat mengambil air hujan dibasahkan badan, lil barakah nama dia. Ini memang mustajab. Orang panggil dia ayali. Allahu Akbar. Seorang yang tawaduk. Dia mata Tuan Guru ni sampai ketua, dia baca kitab tak pernah pakai cermin mata. Tapi dia memang kuat baca bila asyhadu an la ilaha illallah marhaban habibika wa nabiyika qurrata aini. Walaupun hadis tu dhaif, tapi dia amalkan. Arwah ayah saya amal, ayah saya pun baca kitab sampai meninggal tak payah pakai cermin. Oleh sebab itu kalau nak baca kitab ni dia tak boleh putih. Tak ada adab lah, tak dapat sunat dia makruh. Sunat mengangkat tangan diajar oleh Nabi SAW begini, maka dia letak atas lutut dia macam tu. Atas lutut. Adakah protokol angkat atas lutut ni? Saya pun tak tahu. Kalau ada majlis-majlis tentu macam ni. Kita kena tukar berdoa begini. Ini atas tak dapat, makruh. Tidak beradab. Apabila sunat kita tak buat, maka makruh. Ataupun Jeffrey begitu. Atau Tok Imam, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin wassalatu wassalam. Kita kata apa pasal gosok-gosok tangan? Ini pun ada. Apa pasal gosok? Saya pun tak faham kalau gosok. Jadi anak-anak buah ke budak-budak pun tengok Tok Imam gosok, dia besok jadi Tok Imam pun dia bergosok. Ini pun sama soalan tadi, maka hukumnya makruh. Sama balik kita. Tetapi di dalam semayang macam mana? Ketika mana imam membaca ataupun kita baca waqini syarra ma qadait, jauhlah kami daripada syarra, kejahatan yang telah kamu tentukan ya Allah. Adakah kita nak tangan begitu waktu semayang? Maka ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i menyebut yutlabu zalika fi du'a kharijas salat. Di dalam semayang tak ada isyarat gitu, kerana akan berlaku banyaknya pergerakan. Dalam semayang ni adalah tidak boleh banyaknya pergerakan. Oleh sebab itu pergerakan tersebut tidak dituntut di dalam semayang dan tidak terdapat
riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca waqini syarra ma qadait, tangan itu diterbalikkan. Oleh sebab itu ketika baca doa kunut waqini syarra ma qadait, jangan diterbalikkan tangan. Dan seterusnya lagi, yukrahu raf'ul basari ila samai fil qunut. Makruh mengangkat ataupun memandang ke langit ketika membaca doa kunut. Jangan membaca Allahumma hdina fi man hadait. Nah, tak ada. Pandang dia ialah di bawah. Atau memandang kepada tapak tangan. Kerana kiblat bagi doa ialah di tapak tangan. Kiblatnya. Maka kita memandang tapak tangan digabungkan dengan dua. Mengikut pandangan Syekh Imam Qalyubi. Dan juga pandang ketika doa kiblatnya ialah tapak tangan. Ketika semayang berdiri kiblat mata ialah tempat sujud. Nampak ni? Kiblat mata, nama dia kiblat mata. Ketika kita tasyahud, kita memandang jari telunjuk, itu kiblat mata. Kiblat dada menghadap kiblat. Waktu kita sujud, pandang batang hidung. Waktu kita duduk antara dua sujud, kiblat mata memandang kawasan riba kita. Kawasan riba kita. Waktu sujud, pandang batang hidung. Bukan pejam mata. Pandang batang hidung. Jangan pandang ke belakang, nampak orang belakang. Waktu duduk antara sujud, kiblatnya mata ialah riba. Jangan pandang ke depan. Itu yang boleh nampak aurat orang depan. Sampai soalan, saya ustaz tengah semayang, saya nampak orang depan tu pakai kain singkat-singkat, nampaklah aurat dia ustaz. Macam mana kau boleh nampak? Yalah, kita semayang pandang ke depan. Sebab kau pandang ke depan, lain kali jangan pandang ke depan, maka pandanglah kawasan ribamu. Itu kiblat mata nama dia. Jadi kiblat mata ketika berdoa ialah memandang tapak tangan. Okey. Kiblat ketika semayang berdiri betul ialah tempat sujud. Al-Imam Al-Qalyubi dia gabung dua. Dalam waktu sama pandang tapak tangan, dalam waktu yang sama juga memandang tempat sujud. Tapi Syekh Ramli kata nak ambil satu pun ketika itu disyariatkan, iaitu mengangkat tangan, kita pandang tapak tangan pun kira dapat sunat kerana itu kiblat mata ketika kita mengangkat kedua belah tangan. Dan tidak disunatkan menyapu muka dengan kedua belah tangan selepas membaca doa kunut. Kalau buat juga khilaful aula, menyalahi terlebih afdal. Ada ulama kata makruh. Mana lepas baca doa kunut tak ada sapu muka. Sebab telah digantikan oleh Allah yang terlebih mulia daripada sapu ni, sujud. Adapun kita di luar semayang, supaya diturunkan berkat oleh Allah, yang disebut oleh ulama, kiblat doa ini ialah dua tapak tangan. Bila kita sapu, mengingatkan tentang cucurahan rahmat oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan pergi merata kat kita. Terus begitu. Adapun kita tengah semayang, maka diberikan rahmat oleh Allah, doa ni lebih mustajab. Ketika kamu turun sujud, Allah lebih hampir dengan keampunan dan keredaannya waktu kamu sujud. Oleh sebab itu, waktu semayang, selepas kita baca doa kunut, tak ada sunat sapu muka, buat Allah dah gantikan yang terlebih mulia lagi. Ini huraian ulama kita. Dan seterusnya lagi. Wa amma mashu ghairil wajhi. Adapun sapu lain daripada muka. Lepas contohnya lepas kita baca doa kunut, macam orang belah Arab non, dia sapu mana? Kasadri, dia sapu dada dia. Geng-geng Arab ramai begitu. Habis berdoa, dia sapu dada dia. Fala yusannu mutlaqan, maka tidak disunatkan. Bal nassa jama'atun ala karahiyatihi. Bahkan kebanyakan ulama kita mazhab Imam Syafi'i menyatakan ala karahatihi, hukumnya makruh, kama fin nihaya, sebagaimana yang disebut oleh al-Imam Syekh Ramli dalam kitab Nihaya. Wa ma taf'aluhu al-'ammatu min taqbilil yadi ba'da doa la asla lahu. Apa yang dilakukan oleh orang awam, iaitu menciumkan, takbil. Takbil ni mana cium. Doa tu. Orang sapu muka dia, cium.
cium dua tangan. La aslalahu, tidak ada asal. Orang Arab ni orang main pelik-pelik. Dia cium bila semayang sapu dekat dada, ni tak ada asalnya, tak payah buat. Sebab tidak ada asal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ni kalau kita bagi duit pun dia cium duit. Masuk. Malaysia tak pernah tengok kan? Kita bagi duit, kalau berniaga ataupun naik teksi, kalau kita bagi dia ambil duit. Oh, berkat. Kita ambil duit tu. Begitu sampai tahap begitu orang Arab ni. Tapi itu bukan sunnah, itu adat bagi orang Arab dalam setempat. Mungkin orang Mesir begitu, negara lain begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit berkaitan tentang doa kunut. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Faslun ay hadha fasilun bainar rukni ruku' was sujud. Ini satu ceraian di antara rukun-rukun. Iaitu sebelum ni rukun ruku', sekarang masuk rukun sujud. Rukun sujud. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Apa makna sujud? Sujud pada bahasa memberi maksud al-khudu'u wat-tazallulu. Khudu', tunduk, rasa hina begitu. Kita sebut tawadhu', khudu', khada'a ni rendah. Tazallul, rasa hinanya. Wala yazillu man wali, yadhillun. Di mana? Tazallul. Itu makna sujud. Sujud pada sudut bahasa. Adapun sujud dari sudut istilah syarak, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Mubasyarah makna kenanya sebahagian daripada dahi orang yang semayang, lima yusalli alaih, sesuatu yang dia semayang padanya. Mana kalau dia semayang atas lantai, dahi ni terjejak dia ke atas bumi tersebut. Ini maksud sujud dia sujud hukum syarak. Dalilnya sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Mana sujud rukuk ini ada disebut dalam Quran, wasjudu, dan sujud ini juga disebut oleh Allah Taala dalam suratul Hajj ayat 77. Mana dalam sembahyang ni ada rukuk, ada sujud. Kerana ia merupakan rukun, maka di sana ada syarat-syarat sah sujud. Dan syarat sah sujud ini ada 8 kita. Pertamanya bahawa ada sujud tu. Kemudian daripada sempurna i'tidalnya. Syarat yang pertama mestilah i'tidal yang telah dilakukan oleh orang yang semayang tadi memang sudah sesempurnanya. Kalau i'tidal sebagaimana yang telah saya sebutkan pada pengajian yang lepas, nak sujud dalam keadaan angkat kain begitu. Dalam angkat kain. Maknanya dalam keadaan ianya tidak berdiri betul ketika mana i'tidal, tidak ada tamak-ninah ketika mana i'tidal tidak sah. I'tidal, bila i'tidal tidak sah, maka tidak sahlah sujud dia. Sujud pun tak sah lah kan. Begitu. Yang ini disebut dalam kitab kita. Keduanya bahawa menghantar ia akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. Mesti 7 anggota kena ke tempat sujud. Berdasarkan berapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda
sab'ata a'zum. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah sujud 7 anggota. 7 anggota. Di antaranya dahi. 2 tapak tangan, 2 lutut, dan juga 2 jari-jari kaki. Jari-jari kaki. Tetapi yang mesti kena ke bumi iaitu dahi. Dahi mesti kena ke bumi. Adapun yang lain daripada itu, contohnya lutut. Lutut memang dia kena ke bumi, tetapi tak bolehlah kita buka kain. Ni kata kena 7 ni, jadi tang lutut dia berlubang. Semayang mengapa berlubang kat lutut tu? Nak semayang Ustaz. Sebab syarat mesti kena 7 anggota. 7 anggota. Jadi dia berlubang dekat lutut. Dah. Yang penting dia terkena kepada bumi. Walaupun ketika itu tertutup, hukumnya masih lagi dikirakan sah begitu. Dikirakan sah. Manakala dahi tidak boleh tertutup. Sebab dahi tidak boleh tertutup disebut oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azumin ala al-jabhati, iaitu disebut jabhah. Jabhah ialah dahi. Dahi ni mesti terbuka. Kalau tertutup disebabkan pakai serban. Pakai serban besar-besar. Pakai serban ni yang penting pakai serban gitu. Disebut kalau kita baca kitab Syekh Idris Marbawi kita, Bahrul Mazi, jilid yang pertama, dalam bab menyapu Rasulullah SAW telah menyapukan kepalanya di atas serban. Malah mula-mula Nabi SAW, sebab serban ni besar kan, susah nak buka, Rasulullah ambil air sapu sini. Mana angkat dia sapu. Kemudian Nabi SAW sapu terus di atas serban. Yang pertama disapu yang wajib. Yang sunat boleh disapu terus di atas serban. Tak payah buka serban. Tak payah buka serban. Kerana pakcik ni kalau bawa balik Mekah, ikat serban dekat 1 jam. Sampai pula surau sini kan, tak ada cermin pula. Tak ada cermin apa ni aku nak beritahu, dia kata. Orang nak ikat serban payah, dia kata. Terpaksa pula cari motor orang. Terbalik cermin ni. Kita pun nak balik, mengapa pula, siapa pula kali ni? Rupanya pakcik nak ikat serban. Itu pun dekat setengah jam. Jadi kalau dia ikat serban, orang serban pula, serban besar-besar kan. Seperti serban orang belah Sudan dan sebagainya. Serban, dia boleh di atas, kena umur-umur ni, kena. Ada pun yang sunat boleh disapu di atas serban terus. Ini hadis. Hadis. Berdasarkan hadis itu, Imam Syafi'i menyebut bahawa syarat sah mengambil uduk mesti disapukan kepala. Disapu kepala. Walaupun sedikit. Itu yang dalil walaupun sedikit tu. Tetapi sunatnya boleh disapu di atas serban. Kerana masyaqqah, payah nanti dah buka serban, nak pasang balik payah. Kerana serban panjang. Dan Syekh Idris Marbawi bahaskan dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama, serban ni ikut negara lah. Dia kata. Apa nama serban pakai pun kira sunnah. Taiwan Sudan serbannya besar-besar. Dia kata. Afghanistan serban besar-besar. Orang Mesir serban kecil-kecil macam kita. Serban macam kita. Kalau orang belah Arab Saudi pula, serban dia orang ni, betul-betul orang Hijaz, dia suka berwarna-warna. Orang belah-belah Hijaz, orang belah-belah Saudi ni, kalau pakai serban, dia suka warna. Hatta dia orang pun suka serban merah. Kita pakai merah, kita tak sesuai negara kita ni. Kau ada darah India ke, dia kata. Suka merah je. Gitu. Ni ustaz suka merah-merah ni ada darah India, dia kata. Kita kata tak ada. Yang suka merah ustaz ni, mesti ada ni, tok-tok ni keturunan India ke, kata. Sedangkan orang Arab Saudi memang dia suka merah.
Negara Arab lain tak ada apa. Dia tak suka. Dia jenis lain kan. Belah-belah kulit pun tak sama, dia suka putih. Negara lain pula. Ikut negara. Ada pula belah-belah negara lain begitu. Iraq dengan begitu. Jadi serban ni yang penting dinama serban pun dikira serban. Dikirakan serban. Begitu. Nak bergulung-gulung apa semua kan. Ada pula bertingkat-tingkat. Itu cara dia. Dia pun orang kata saya dapat sanad serban. Rasulullah takwirkan serban kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ketika menjawab jawatan hakim di Yaman, maka Rasulullah SAW telah takwirkan serban warna hitam. Begitu. Takwirkan, makna menggulungkan, ikatkan serban sebagai tauliah bagi dia. Nak jadi hakim. Ini tauliah. Gitu. Dia bagi tauliah. Maka bagi mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai hakim, kalau dia pakai serban warna hitam, supaya nampak gah ketika perbicaraan kan. Jubah hitam, serban pun hitam, gitu. Maka sanadnya bersambunglah dengan Sayyidina Muaz radhiyallahu an. Mana serban hakim. Jadi orang bukan hakim tak bolehlah ambil sanad tu sebab dia bukan hakim. Terputuslah dia. Terputus gitu. Ada serban pula, serban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 ekor serban. Ada 2 ekor dia. Pun ada juga riwayat, dan ada riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban tidak ada ekor. Tidak ada ekor. Pakai serban tapi ekor tak ada. Mana ada 2 ekor, ada tak ada ekor dan ada 1 ekor. Dan ada yang menyatakan bahawa ulama-ulama ni ada beza pula. Kalau dia ulama tasawuf, ekor serban ni sebelah kiri. Sebab dia tuju ke hati. Jadi serban ni diturun sini. Ini ulama tasawuf. Ulama tasawuf sini. Sini. Gitu. Ulama fiqh belakang. Ulama fiqh belakang. Ulama nahu jadi. Begitu. Budak-budak pondok suka begini kan. Kalau tok guru pondok saya dulu, so pakai serban jadi. Kalau orang budak pasir tumbuh ni dia pakai serban, dia ada ijazah dia. Dia begini, alif, lam, ha. Bukan menggulung-gulung. Menggulung-gulung. Orang lain cara lain lah. Saya dengan tok guru saya ambil begitu. Jadi dia ada kalimah. Alif, lam, ha. Allah. Tu saya punya ijazah. Dulu saya ambil dulu masa mengaji pondok. Saya ngaji pondok. Jadi kita oleh sebab itu dia ada selam gitu kan. Ada selam gitu. Itu mana Allah. Nanti kita buka pun cara betul. Kita sidaikan. Ini mana sebenarnya izzah dia kalimah Allah. Bukan lelek gitu kan. Dia bukan begitu. Ini masing-masing itu masing-masing. Barangkali masing-masing ada punya ijazah. Ialah ijazah dia. Kita orang-orang yang mengaji ni ada ijazah yang diajar oleh tuan guru kita, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah al-haqqul mubin, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, sadiqul wa'dil amin. Masa itu kita baca dan selawat baca. Ini ramai-ramai tuan guru dulu ijazahkan pakai serban begitu. Budak-budak pondok dia pakai serban. Jadi kalau saya ni contoh ulama fiqh, serban saya di belakang. Nanti kalau nak tukar jadi ulama tasawuf pula, ambil tu begini. Tu ulama tasawuf. Kalau dia ulama nahu, dia begini. Jadi kita boleh tahu tok guru ni dia pakar nahu, ekor dia sebelah kiri. Ini disebut oleh Syekh di dalam beberapa kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kitab Syama'il Muhammadiyah, tetapi itu sebagai adat. Kesimpulannya
Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3, sama ada ekor, tak ada ekor ke, ataupun serban ni tebal ke tak tebal, dikirakan sebagai serban. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau pakai serban tebal-tebal ni, pastikan sujud mesti kena ke bumi. Jangan serban tebal tak kena ke bumi, nak dapat sunnah tapi sembahyang tak sah. Serban punya besar-besar kan. Nak ikat serban pun 1 jam. Sebab nak bertingkat-tingkat tu. Tingkat dia bagi cantik. Bila sujud, tak kena. Ma'assalam al-syekh. Tak payah pakai serban lah, sembahyang pun dalam keadaan tak sah. Pakai serban biar sujud kena ke bumi. Sebab itu hadis Nabi SAW. Bahawa menghantar ia musalli, itu orang yang sembahyang, akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. Iaitu 2 lutut, perut tapak tangan, perut jari-jari kedua kaki, dan serta jabhah, iaitu dahi ke bumi. Dahi ke bumi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alal jabhah wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Wa atrafil qadamain. Mana ada 7. Iaitu dihuraikan. Seorang orang tanya apa 7 tu Tuan Syekh? Sila perjelaskan. Maka Tuan Syekh pun perjelaskan. Iaitu 2 perut anak jari, 2 kakinya. Mana perut jari anak kaki mesti kena ke bumi. Tak boleh jari kaki ni terlipat. Terlipat tak boleh. Selalu orang kita ni, dia dah standby nak sujud, nak duduk antara 2 sujud ataupun tasyahud akhir ketika sujud kedua. Sepatut jari-jari kaki ni dia kena ke bumi macam tu. Dia dah terpeletok gitu. Ataupun dia dah silang kaki. Waktu sujud kedua tu, dia silang. Dia siap silang kaki. Sebab dia nak duduk tasyahud akhir. Dia dah silang kaki dia dah waktu sujud ni. Ataupun dia ada lepek gitu. Dia rasa dia macam ulama sufi. Nampak macam wara. Wara apa gitu, jari dalam keadaan tidak kena ke bumi, batal sembahyang. Jari-jari ni mesti dia kena ke bumi. Jangan dikelepek gitu. Yang penting perut ni kena ke bumi. Perut ni dia nak tertekan sikit pun, yang penting dia turun ke bumi, kena ke bumi, jangan begitu. Kalau dia begini, mana kaki dia tak kena, jari-jari kaki ni tak kena ke bumi, tak kena ke bumi. Itu syarat ya. Itu kena ingat. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, iaitu 2 perut anak jari 2 kakinya, dan 2 lututnya. Lutut ni tak apa, kalau pakai kain tertutup, dia benarkan tertutup, tapi mesti kena ke bumi juga. Dan 2 tapak tangannya dan dahinya. Dan dahinya. Ini ada 7. Syarat dia panjang lagi ni. Dia ada 7, mesti memenuhi syarat-syarat. InsyaAllah kita sambung akan datang. Dia ada 8 syarat untuk menentukan sahnya sujud. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.